Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Al-hadithul khamisu ashar min khisalil iman al-qawlul hasanu wa ri'ayatu haqqid dhaifi wal jar. Hadis ke-15, di antara sifat iman ialah berkata baik dan menjaga hak tetamu dan jiran. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap baik atau dia diam. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan jirannya. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan tamunya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ahamiyatuhu. Qala Ibn Hajar rahimahullah fi syarhihi li Sahih al-Bukhari. Kata Ibn Hajar rahimahullah dalam syarahnya kepada Sahih Bukhari, yang dikenali sebagai Fathul Bari. Wa hadha min jawami'il kalimi wa qad ishtamala al-hadithu ala umurin salasah tajma'u makarimal akhlaqi al-fi'liyati wal qawliyah. Hadis ini di antara hadis lengkap ucapan Nabi SAW, kerana dia mengandungi 3 perkara yang menghimpunkan semua kemuliaan akhlak, sama ada berbentuk kelakuan ataupun perkataan. Lughatul hadis, yu'minu al-iman al-kamil. Beriman, maksudnya beriman yang sempurna. Al-munji min azabillah, yang menyelamatkan seseorang daripada azab Allah. Al-musilu ila ridwanihi, yang boleh membawa kepada perkenan Allah. Wa aslul imani at-tasdiq wal iz'an. Asal perkataan iman ialah membenarkan dan juga tunduk. Al-yawmul akhir yaumul qiyamah wa huwa waqtul jaza' 'alal a'mal. Hari kiamat, hari pembalasan di atas amalan-amalan. Yasmut yaskut, diam. Falyukrim jarahu yuhassil lahul khair wa yakuffu anhu al-adha wasyarr. Memuliakan jiran, iaitulah mendapatkan untuknya kebaikan, menahan daripadanya kesakitan dan kejahatan. Falyukrim dhaifah yuqaddimu lahul qira wa huwa ta'amud dhaifi wa nahwuhu wa yuhsin ilaihi. Memberi kepadanya kira. Kira ialah makanan tetamu dan seumpamanya, dan berbuat baik kepadanya. Fiqhul hadisi wa ma yurshidu ilaihi. Fiqh hadis dan apa yang menjadi pedomannya. Al-insanu wa alaqatuhu bil mujtama'. Manusia dan hubungannya dengan masyarakat. Ya'ishul insanu fi hadhihi dunya ma'an nas. وتقوم بينه وبينهم علاقات وارتباطات
wa huwa yahtajuhum wa hum yahtajuna ilaihi. Manusia hidup di muka dunia ini bersama dengan manusia lain. Maka berlakulah di antara seseorang dengan manusia sekitarnya hubungan dan kaitan. Dia berhajat kepada mereka dan mereka pula berhajat kepadanya. Wal Islamu yahrisu ala an takuna hadhihi al-alaqatu bainahum ala asasin salimin wa manhajin qawim. Islam pula bersungguh supaya hubungan sesama mereka ini berlangsung di atas landasan yang sejahtera dan cara yang sempurna. Wa dzalika yatahaqqaqu indama yukrimu ba'duhum ba'dha. Ini berlaku apabila sebahagian mereka memuliakan sebahagian yang lain. Wa yaltazimu kullun minhum al-akharina adabal muamalati wa husnal muasyarah. Setiap orang berpegang dengan adab pergaulan dan baik hubungan. Min kalamin jamilin wa jiwarin karimin wa diyafatin la'iqah. Iaitulah percakapan yang cantik, kejiranan yang baik, melayan tetamu dengan selayaknya. Wa hadha ma hassana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi al-hadits alladhi natanawalahu bil bahth. Inilah yang digalakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita bicarakan ini. Min kamalil iman qaulul khairi was-samtu amma siwah. Antara kesempurnaan iman ialah bercakap baik dan diam daripada yang tidak baik. Yahussuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis ala a'zami khisalil khairi wa anfa'i a'malil bir. Nabi menggalakkan dalam hadis ini sebesar-besar sifat kebaikan dan semanfaat amalan kebaikan. Fahuwa yubayyinu lana anna min kamalil imani wa tamamil islami an yatakallama al-muslimu fi syu'uni allati ta'udu alaihi bin naf'i fi dunyahu aw akhiratihi. Maka Nabi SAW menerangkan bahawa di antara kesempurnaan iman, kelengkapan Islam ialah bahawa orang Islam dalam urusan yang kembali manfaat kepadanya di dunia dan di akhiratnya. Wa min samma ta'udu 'alal mujtama'i bis sa'adati wal hana'ah. Dan daripada sana juga kepada masyarakat mendapat pulangan bahagia dan sejahtera. Wa an yaltazima janibas samti fi kulli ma min sya'nihi an yusabbibal adha aw yajlibul fasad. Iaitulah beriltizam untuk diam dalam perkara yang boleh membawa kesakitan dan membawa kepada kerosakan. Fayastalzimu ghadabar rabb wasukhtahu, dan kemudiannya membawa kepada kemurkaan Tuhan dan kebenciannya. Rawa Ahmadu fi musnadihi an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yastaqimu imani 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya daripada Anas radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, tidak lurus iman seorang hamba sehinggalah lurus hatinya, dan tidak lurus hatinya sehinggalah lurus lidahnya. Wa akhrajat Tabarani aidan min hadisi Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yablu 'abdun haqiqatal imani hatta yakhzina min lisanihi. At-Tabarani pula meriwayatkan daripada hadis Anas daripada Nabi SAW, sabda, tidak sampai seorang hamba hakikat iman sehinggalah
dia mengkhazanahkan lidahnya. Maksudnya dia menahan lidahnya dan menganggapnya sebagai satu khazanah kekayaan. Ayyamsikuhu an ba'dil kalam, maksudnya dia diam daripada sebahagian bentuk percakapan. Wa huwa allazi la khaira fihi, yang dimaksudkan ialah percakapan yang tiada faedah padanya. Salisan, al-khawdu fil kalami sababul halak wa sawnul lisani tariqun najah. Ketiganya, banyak bercakap itu punca kehancuran. Menjaga lidah itu jalan keselamatan. Qad marra bika qauluhu sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kita telah membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud di antara keelokan Islam seseorang meninggalkan apa yang tidak mendatang guna kepadanya. Wa annal kalama fima la ya'ni qad yakunu sababan li ihbatil amali wal hirmani minal jannah. Bercakap dalam perkara yang tidak berfaedah kadang-kadang menjadi sebab untuk gugurnya amalan dan tercegah daripada masuk syurga. فعلى المسلم إذا أراد أن يتكلم أن يفكر قبل أن يتكلم، فإن ظهر له أن ما يتكلم به خير محقق يثاب عليه إذا تكلم به، وإن ظهر له أنه شر يثيره أو باطل ينشره أو التبس عليه الأمر فليمسك عن الكلام فهو خير له وأسلم. Menjadi kewajipan seorang Islam apabila mahu bercakap, hendaklah dia berfikir sebelum bercakap. Jika ternyata bahawa dalam percakapan itu ada kebaikan yang pasti diberi pahala apabila dia bercakap dengannya, maka dia bercakaplah. Sebaliknya, jika ternyata bahawa muncul daripadanya kejahatan atau kebatilan yang disebarnya, ataupun dia keliru dalam perkara itu, maka sepatutnya dia diam. Daripada bercakap itu jauh lebih baik untuknya dan lebih selamat. Li'annahu muhasabun an kulli kalimatin yalfidhu biha, kerana dia bakal diperhitungkan di atas setiap cakapan yang dia berlafaz dengannya. Fa imma musabun au muaqabun, maka dia dengan percakapannya sama ada diberi pahala ataupun diberi hukuman. Qala Allah Ta'ala, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Firman Allah, tiadalah keluar satu percakapan daripada seseorang melainkan ada pencatat yang menulis. Wa rawa al-Bukhari عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, seorang hamba bercakap dengan satu cakap yang mengundang redha Allah, dia sendiri tidak memberi apa-apa harga kepada percakapannya. Tiba-tiba Allah meninggikan dengan sebab kata-kata itu darjat-darjat yang banyak. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sukhtillahi la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Sebaliknya, ada hamba yang bercakap dengan satu kalimah yang mengundang murka Tuhan, dia sendiri tidak mengendah apa yang dicakapnya. Tiba-tiba Tuhan menjunamkan dengannya ke dalam api neraka. Wa nadhkuru hadis Mu'adz radhiyallahu anhu, wa hal yukabbu an-nasu ala manakhirihim fin nari illa khasaidu alsinatihim. Hadis Mu'adz, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah manusia dihumbang, diheret
di atas kepala mereka sehingga masuk ke neraka. Itu semua hanyalah kerana tuaian dan hasilan percakapan dan lidah mereka. Adabul kalami. Lil kalami fil islami adabun kathirah. Adab bercakap. Alif. Hirsul muslimi ala an yatakallama bima fihi naf'un wa an yamsika anil kalamil muharrami fi ayyi halin minal ahwal. Seorang Islam bersungguh menjaga untuk bercakap yang berfaedah sahaja dan menahan daripada percakapan haram dalam apa-apa situasi sekalipun. Qala Allah Ta'ala fi wasfil mu'minin walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Firman Allah menceritakan sifat orang yang beriman, iaitulah mereka yang daripada perkara yang sia-sia mereka berpaling. Suratul Mu'minun al-ayatul Thalithah. Wal-laghu huwal kalamul batilu kal-ghibati wan-namimati wat-ta'ni fil a'radi fi a'radin nasi wa nahwi dhalika. Lagha ialah percakapan yang batil, sia-sia, bahkan berdosa, seperti mengumpat, mengadu domba, mencela maruah orang dan sebagainya. Adamul iktsari minal kalamil mubah. Tidak banyak bercakap yang harus, li'annahu qad yajurru ilal muharrami awil makruhi, kerana dia membawa kepada perkara haram ataupun makruh. Rawat Tirmidzi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tukthirul kalama bighairi dzikrillah fa inna kasratal kalami bighairi dzikrillah ta'ala qaswatun lil qalbi wa inna ab'adan nasi minallahi al-qalbul qasi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, janganlah kamu bercakap banyak kecuali untuk ingat kepada Allah. Kerana banyak bercakap tanpa ingat kepada Allah itu adalah keras kepada hati, dan manusia yang paling jauh daripada Allah ialah hati yang keras. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, man kathura kalamuhu kathura saqtuhu wa man kathura saqtuhu kathurat dhunubuhu wa man kathurat dhunubuhu kanatin naru awla bihi. Umar pernah berkata, siapa yang banyak bercakap, banyaklah gugurnya. Siapa yang banyak gugurnya, salahnya, banyaklah dosanya. Siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih dekat kepadanya. Jim. Wujubul kalami indal hajati ilaihi wa khasatan li bayanil haqqi. Wajib bercakap ketika perlu, terutamanya untuk menerangkan kebenaran. Wal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, ataupun menyuruh perkara ma'ruf dan mencegah daripada perkara munkar. Wa yu'tabaru dhalika min ashrafil khisal wa tarkuhu ma'siyatun wa ismun li'anna sakita anil haqqi syaitanun akhras. Wajib bercakap ketika perlu, terutamanya untuk menerangkan kebenaran dan juga menyuruh perkara baik, mencegah daripada perkara mungkar. Dan ini dianggap semulia-mulia sifat. Meninggalkannya pula adalah dosa dan maksiat. Maksiat dan dosa. Kerana yang diam daripada kebenaran adalah syaitan yang bisu. Khamisan, al-inayatu bil jari wal wisayatu bihi. Mengambil cakna tentang jiran dan berpesan baik dengannya. Min kamalil imani
wa sidqil islami al-ihsanu ilal jari wal birru bihi wal kafu an adah. Antara kesempurnaan iman dan jujur Islam ialah buat baik kepada jiran, berkebajikan kepadanya dan menahan daripada menyakitinya. Kama akhbara sallallahu alaihi wasallam wa hasbuna dalilan ala dhalika anna Allah ta'ala qarana al-amra bil ihsani ila al-jari ma'al amri bi ibadatihi wahdahu subhanahu, sebagaimana yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah dalil kepada perkara ini bahawa Allah regukan perintah untuk buat baik kepada jiran dengan perintah untuk beribadat kepadanya dengan esanya. Idh qal wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakini wal jari dhil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jam. Dan perhambakan diri kepada Allah, jangan syirik kepadanya sesuatu, dan kepada kedua ibu bapa hendaklah berlaku baik, juga kepada kaum kerabat dan anak yatim dan orang miskin dan jiran kaum kerabat dan juga jiran kepada yang bukan kaum kerabat dan teman dalam perjalanan. Wal jarul jambi huwal ba'idu fil jiwari awin nasabi. Jiran jauh ialah jiran jauh daripada kejiranan ataupun jauh daripada keturunan. Wasahibu bil jambi huwa ar-rafiqu fi safari aw ghairihi. Teman bil jam maksudnya teman dalam musafir dan lainnya. Fal ihsanu ilal jari wa ikramuhu amrun matlubun syar'an. Maka buat baik kepada jiran dan memuliakannya itu adalah perkara yang dituntut dari segi syarak. Bal laqad wasalatil inayatu bil jari fil Islam ila darajatin lam ya'had laha masilun fi tarikhil alaqatil ijtimaiyah. Bahkan buat baik kepada jiran dalam Islam sampai ke satu tahap yang tiada tandingnya dalam sejarah hubungan sosial. Wanzur ma rawahu al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha idh qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Lihat apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha ketika dia berkata, sabda Nabi SAW, sentiasalah Jibril berpesan kepadaku supaya berbaik kepada jiran, sehingga aku menyangka bahawa dia akan memerintahkan supaya aku memberi pesaka kepada jiran. Aydhanantu annahu sayaj'alu lahu nasiban min mirathi jarihi min kasrati ma abana li min huquqihi alaih. Aku menyangka bahawa dia akan jadikan satu bahagian daripada pusaka jirannya kerana banyaknya dia nyatakan tentang hak-hak jiran. Sadisan ida'ul jari khalalun fil imani yusabbibul halak. Menyakitkan jiran satu kecacatan pada iman, membawa kepada kehancuran. Azal jari muharramun fil Islam wa huwa minal kabairil lati ya'zumu ismuha wa yashtaddu iqabuha indallahi azza wa jalla.
Menyakitkan jiran itu diharamkan dalam Islam, termasuk dalam dosa besar. Besar kesalahannya dan teruk hukumannya di sisi Allah. Wa tahulu baina fa'iliha wa baina bulughihi maratibal fadli wa kamalil iman. Menghalang pelakunya daripada sampai kepada martabat kemuliaan dan kesempurnaan iman. Rawal Bukhari wa Muslim an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyu dhanbi a'zamu qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW ditanya, apakah dosa yang paling besar? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, bahawa engkau jadikan bagi Allah itu sekutu sedangkan dialah yang menciptamu. Qila summa ay qala an taqtula waladaka makhafata an yat'uma ma'ak. Kemudian apakah, ditanya Nabi. Baginda bersabda bahawa engkau membunuh anakmu bimbang dia makan bersamamu. Qila summa ay qala an tuzaniya halilata jarik. Ditanya lagi kemudian apakah, baginda bersabda bahawa engkau berzina dengan isteri jiramu. Ay tugri zawjatahu hatta tuwafiqaka ala zina wa tazniya biha. Iaitulah engkau mengorak isterinya sehingga dia bersetuju untuk berzina dengannya ataupun kau berzina dengannya. Wan nid asyariku wal masil. An-nid maksudnya sekutu ataupun setanding. Warawal Bukhari an Abi Shuraih radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min. Qila man ya Rasulullah? Qala man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Dalam hadis Bukhari daripada Abi Shuraih radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda baginda, demi Allah tidak beriman 3 kali. Ditanya siapakah ya Rasulullah? Baginda bersabda, tidak seorang yang jirannya tidak aman dengan kejahatannya. Ay la yaslamu min syururihi wa adhah, tidak selamat daripada kejahatan dan sakitnya. Wal muradu bi qawlihi la yu'min ay al iman al kamil, tidak beriman maksudnya tidak beriman sempurna. Al munji indallah, yang menyelamatkannya di sisi Allah. وأخرج أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله إن فلانة تصلي بالليل وتصوم النهار وفي لسانها شيء تؤذي جيرانها سليطة قال لا خير فيها هي في النار. وقيل له إن فلانة تصلي المكتوبة وتصوم رمضان وتتصدق بالأتوار من الأقط وليس لها شيء غيره ولا تؤذي بلسانها جيرانها قال هي في الجنة. ومعنى صليطة أي طويلة اللسان بالسب ونحوه والأطوار من الأقط قطع من اللبن المتجمد. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad Al-Hakim daripada Abu Hurairah katanya, ditanya Nabi, seorang perempuan dia sembahyang malam, berpuasa di siang hari, tetapi lidahnya menyakitkan jirannya. Salitah, maksudnya panjang lidah, mencerca. Baginda bersabda, tiada kebaikan pada perempuan ini, dia di dalam neraka. Lalu ditanya lagi kepada baginda, seorang perempuan yang sembahyang hanyalah yang wajib, berpuasa hanya Ramadan, bersedekah hanyalah dengan mentega masam keras, keju masam. Tiada baginya sesuatu yang lain, tetapi dia tidak menyakitkan
dengan lidahnya jirannya. Sabda Nabi SAW, perempuan ini di dalam syurga. Sabi'an, min wasailil ihsani ilal jari, wasailul birri wal ihsani ilal jari kathiratun minha. Cara buat baik kepada jiran. Cara buat baik kepada jiran banyak, antaranya awalan muwasatuhu inda hajatihi. Fa fi musnadi Ahmad an Umar radhiyallahu anhu la yashba'ul mu'minu duna jarihi. Dalam musnad Imam Ahmad daripada Umar radhiyallahu anhu, kata Umar, seorang yang beriman tidak akan kenyang tanpa jirannya. Maksudnya jika jirannya lapar. Warawal hakimu anhu radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam, ma amana bi man bata syab'ana wa jaruhu ila jambihi ja'i'un wa huwa ya'lam. Tidak beriman kepadaku seorang yang tidur kenyang sedangkan jiran di sebelahnya lapar sedang dia mengetahuinya. Wa fi sahihi Muslimin an Abi Dzar radhiyallahu anhu awsani khalili sallallahu alaihi wasallam, idza tabakhtu maraqan fa akthir ma'ahu thumma anzur ila ahli baiti jiranika fa asibhum minha bima'rufin. Dalam Sahih Muslim daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, kekasihku telah berpesan kepadaku, apabila engkau masak suatu masakan maka perbanyakkan airnya, kemudian lihat kepada ahli rumah jiranmu, kenakan juga kepada mereka daripada kebaikan. Ai a'tihim minha syai'a, maksudnya beri kepada mereka sesuatu. Wal maraqu ma tubikha min lahmin wa nahwihi fil ma'. Maraq, apa yang dimasak dalam bentuk daging dan seumpama dalam air, mana berkuah. Ba musa'adatuhu wa tahsilun naf'i lahu. Ba membantunya dan mendatangkan manfaat kepadanya. Wa in kana fi dzalika tanazulun an haqqin la yadurru at-tanazulu anhu. Sekalipun kadang-kadang terpaksa menggugurkan hak yang tidaklah memudaratkan dengan sebab kita menggugurkan hak itu. Fa fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yamna'anna ahadukum jarahu an yughriza khashabatan fi jidarihi. Janganlah seseorang kamu menghalang jirannya daripada dia menghulur kayu di atas dindingnya. Dia memerlukan untuk menyandarkan ataupun menyangkut kayunya di dinding engkau. Jim al-ihda'u lahu, memberi hadiah kepadanya. Wala siyama fil munasabat, terutamanya jika ada upacara ataupun situasi tertentu. Rawal Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsana syah. Janganlah seorang jiran perempuan menghina jiran perempuannya yang lain walaupun kaki kambing. Ay la tasghiranna an tuhdiyalaha qalilan walau kana al-mahdiyu firsana syatin. Maksudnya janganlah dia memperlekehkan
untuk memberi hadiah kepada jirannya walaupun sedikit, sekalipun yang dihadiahkan itu hanyalah kaki kambing. Wa huwa idhamun alaihi qalilun minal lahmi, iaitulah tulang yang ada sedikit daging. Wal makna faltahdilaha ala ayyi hal, maksudnya hendaklah dia bagi hadiah kepadanya walaupun apa keadaannya. Thaminan ikramud dhaifi minal imani wa min mazahiri husnil islami, memuliakan tetamu daripada iman dan di antara tanda baiknya Islam. Yubayyiluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis anna man iltazama syara'i al-Islam wa salaka maslakal mu'minin al-akhyar lazimahu ikramu man nazala indahu min ad-duyuf wal birru bihim wal ihsanu ilaihim. Rasulullah SAW menerangkan dalam hadis ini bahawa sesiapa yang melazimi syariat Islam, memilih jalan orang yang beriman yang baik-baik, maka semestinya dia memuliakan orang yang singgah di rumahnya di kalangan tetamu, buat baik kepada mereka, berihsan kepada mereka. Wa kana dzalika dalila kamali thiqatihi billahi ta'ala, itu bukti sempurna keyakinannya kepada Allah, wa sidqi tawakkulihi alaihi, dan jujur tawakal kepadanya. Faqala alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Sabda Nabi SAW, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan tamunya. Ad-dhiyafatu haqqun am ihsan, melayan tetamu ini adakah hak, maknanya wajib, ataupun hanya ihsan, hanya berbuat baik, maksudnya sunat. Ad-dhiyafatu min makarimil akhlaqi wa adabil Islam, melayan tetamu memang akhlak yang baik dan adab Islam. Wa khuluqun nabiyina, wa khuluqin nabiyina was salihin, dan termasuk dalam akhlak nabi-nabi dan para salihin. Wa hal hiya karamun wa ihsanun minal mazur, adakah dia hanya mulia hati dan buat baik daripada orang yang diziarahi, mazur ialah tuan rumah. Am haqqun lidhaifi wajibun alaihi, ataupun hak kepada tetamu yang wajib dilaksanakan. Faqad ikhtalafa al-ulama'u fi dhalik, ulama khilaf. فذهب أحمد والليث إلى أنها واجبة يوما وليلة. Menurut mazhab Ahmad, Hanbali dan juga Laits bin Sa'ad al-Misri, ianya wajib sekurang-kurangnya sehari semalam, wajib dalam tempoh sehari semalam. Lima rawa Ibnu Majah min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, lailatul dhaifi haqqun wajibun ala kulli muslim, malam tetamu itu hak wajib kepada setiap orang Islam. Wa fi sahihaini an Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu qala, qulna ya Rasulullah innaka tab'athuna fananzilu biqaumin la yukrunana. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu katanya, kami berkata, wahai Rasulullah, engkau hantar kami, lalu kami singgah di satu perkampungan yang tidak melayang kami sebagai tetamu. Fama tara, apa pendapat engkau? Faqala lana Rasulullah SAW, inna zaltum biqaumin fa'muru lakum bima yanbaghi lidhaifi fa'amaru lakum bima yanbaghi lidhaifi faqbalu. Jika kamu singgah di satu perkampungan, mereka memberi kepada kamu apa yang patut bagi seorang tamu, maka terimalah. Fa illam yaf'alu, jika mereka tidak dapat, fakhudhu minhum haqqad dhaif alladhi yanbaghi lahum. Jika mereka tidak lakukan, maka ambillah daripada mereka hak tamu yang sepatutnya menjadi milik kamu. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadis falyukrim dhaifah, kerana hadis ini,
hendaklah muliakan tetamu. Ini adalah perintah wajib. Wal amru lil wujub, dan perintah menunjukkan wajib. Wa idza qila bi wujubi dhiyafah wa amtana'a anha al mazur fa hal ya'khudhu ad-dhayfu haqqahu min malihi bi nafsihi aw yarfa'u dhalika ila al hakim li ya'khudha lahu haqqah. Kalau dikatakan wajib melayang tetamu, tiba-tiba tuan rumah tidak melayang, apakah bermaksud bahawa dia boleh mengambil hak tetamu daripada hartanya dengan sendiri, ataupun dia mesti angkat dulu perkara ini kepada pemerintah untuk mengambil haknya? Fi dzalika an Ahmad rahimahullahu riwayatan. Daripada Imam Ahmad ada dua riwayat daripadanya. Ada yang menyatakan dia boleh mengambil sendiri dengan dirinya. Ada yang kata perlu dia angkat ke mahkamah dahulu untuk mendapatkan haknya. Wal jumhuru ala anna ad-dhiyafata mustahabbatun min babi makarimil akhlaq wa laysat biwajibatin liqaulihi sallallahu alaihi wasallam falyukrim wa fi riwayatin falyuhsin wa kullu minhuma la yadullu ala alwujub lianna al-ikrama wal ihsana min babil bir wa min makarimil akhlaq. Menurut jumhur, melayang tetamu hanyalah sunat dari bab akhlak mulia, tidaklah wajib. Kerana Nabi bersabda fal yukrim, riwayat lain kata fal yuhsin, memuliakan, buat baik. Setiap satu di antara dua perkataan ini tidak menunjukkan wajib, kerana ikram dan ihsan daripada bab kebajikan dan akhlak mulia. Tasi'an min adabi dhiyafati wad dhaif, di antara adab melayang tetamu dan adab tetamu. Min adabi dhiyafah wa karamiha al-bishru wal bashashatu fi wajhi dhaif. Antara adab melayang tetamu ialah ceria dan suka hati di hadapan wajah tetamu. Wa tibil hadisi ma'ah, dan buat baik, bercakap baik kepadanya. Wal mubadaratu bi ihdari ma tayassara indahu min ta'amin wa syarab. Cepat-cepat mendatangkan apa yang mudah-mudah daripada makanan dan minuman. Wa yazidu amma yut'imuhu ahlahu wa iyalahu fil mu'tad. Dilebihkan sedikit daripada kebiasaan makan keluarga dan isterinya pada kebiasaan. Muddata yaumin wa laylah, dalam tempoh sehari semalam. Wa fil yaumainil akharaini yut'imuna kama yut'imu ayalah. Pada 2 hari yang berbaki lagi, dia beri makan sebagaimana makanan biasa keluarganya. Min ghairi kulfatin wala idrarin bihi, tanpa membeban dan tanpa menyusahkan. Rawa Muslimun min qawlihi sallallahu alaihi wasallam ad-dhiyafatu 3 ayyam. Melayang tetamu 3 hari. Wa jaizatuhu yaumun wa laylah. Dan yang utamanya iaitulah sehari semalam. Yang pertama, fama kana wara'a zalika fahuwa sadaqatun alaih, apa yang lebih maka itu sedekah. Wa amma ad-dhaifu famin adabihi alla yadhiqa ala mazurihi wa la yuz'ijuhu. Tetamu pula janganlah dia menyusahkan tuan rumah. Wa min at-tadhiq an yamkutha indahu fawqa 3 ayyam. Antara menyusahkan duduk lebih daripada 3 hari. Aw yamkutha indahu wa huwa yash'ur annahu laysa indahu ma yudayyifuhu. Ataupun dia duduk di sisinya sehingga tiada lagi makanan untuk beri kepadanya. Rawa Muslimun min hadithi Abi Shuraih radhiyallahu anhu, wala yahillu li rajulin muslimin an yuqima inda akhihi hatta yu'simahu. Tidak halal kepada seorang Islam duduk di rumah saudaranya sehingga mendatangkan dosa kepadanya. Qalu ya Rasulullah kaifa yu'simuhu, bagaimana dia mendatangkan dosa kepadanya? Qala yuqimu indahu wala syai'a lahu yukrihi bihi. Dia duduk di sisinya sedangkan tiada sesuatu yang boleh dia memberi sesuatu tentang makanan kepadanya. Wa fi hadhihi al-halah lahu an ya'murahu bitahawuli anhu wa khassatan ba'da salas li'annahu qada ma alayh. Maka dalam situasi ini dia boleh minta supaya kawan tu keluar, terutamanya lebih daripada 3 hari, kerana dia telah menunaikan haknya. Ashiran ahamiyatul amali bihadzal hadis, kepentingan beramal dengan hadis ini.
innal amala bima arafnahu min madmun hadzal hadis balighul ahammiyah li'annahu yuhaqqiqu wahdatal kalimah wa yu'allifu bainal qulub wa yuzhibu ad-dhagha'ina wal ahqad. Beramal dengan apa yang kita belajar daripada hadis ini terlalu penting untuk menjamin kesatuan, mempertautkan hati, menghalau perasaan dendam. Wa dzalika anna an-nasa jami'an yujawiru ba'dhum ba'dha. Ini kerana orang ramai berjiran di antara satu sama lain. Wa ghadibuhum dhaifun aw madif. Mereka sama ada menjadi tetamu ataupun menjadi tuan rumah. Fa in akrama kullu jarin jarahu wa kullu madifin dhaifahu saluhal mujtama. Maka jika sekiranya semua tuan rumah, semua jiran membuat baik pada jirannya, tuan rumah memberi layanan baik kepada tamunya, maka eloklah masyarakat. Wastaqama amrun nas, dan luruslah perjalanan manusia. Wasadatil ulfatu wal mahabbah, dan berluaslah pertautan hati dan kasih sayang. Wala siyama idzal tazamal kul adabal hadis, terutamanya jika semua menjaga adab bercakap. Faqala hasanan aw sakata, lalu dia bercakap yang baik ataupun dia diam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.